What keeps you awake at night? What are your hopes and dreams? What if you could plan your life better? At Phillip Capital, we understand every client is unique. Your financial needs evolve over time. An Asian integrated financial house with global operations, we are well versed to address your needs and make your investment journey smoother. Our humble beginnings as a broker in Singapore began in 1975. Today, with more than 5,000 employees across the globe, we serve retail and high net worth individuals, family offices, corporate and institutional customers. Over 1 million clients entrust Phillip Capital with more than US $35 billion in assets under management. Phillip Capital was the first to bring online trading platform Poems to Singapore retail investors in 1996. Today, with our wide range of trading platforms and mobile apps, including Poems 2.0, you can trade conveniently and gain leveraged access to global futures, forex, and bullion. As a strong proponent for investor education, we strive to keep you informed through research reports and charting tools. Seminars and webinars are also regularly held to promote financial literacy. At Phillip Capital, we also empower you to monitor your portfolio with MyWealth app. If you lack time to self-monitor, tap on the investment expertise of our professional portfolio managers. Our financial advisors will advise you on investment instruments such as equities or mutual funds available across our network offices. Besides investment goals, you may have protection and saving needs. We offer regular savings plans and a wide range of insurance products to protect you and your loved ones. We can also cater to your estate needs in local and international properties through our property consultancy arm. At Phillip Capital, we believe in thinking global and acting local. Our Phillip Investor Centres and branches across our network offices are strategically located to offer you a one-stop solution to all your financial needs. We provide solutions with API capabilities, online trading, wealth management platform solutions to over 100 financial institutions across the Asia-Pacific region, enabling our B2B partners and their clients the convenience to trade global markets seamlessly. We also provide advisory solutions on corporate finance matters, such as IPO, mezzanine financing, and corporate restructuring. With over 45 years of expertise and growth, fueled by our clients' trust, Phillip Capital has grown into an integrated financial house with a growing global presence. We seek to continue to listen, understand, and to make your investment journey smoother. We are your partner in finance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama dalam sesi lain sedikit. Okay, so biasanya kita akan membuat sesi bedah siasat annual report, tetapi malam ini saya akan buat sedikit briefing ataupun untuk saya share bagaimana caranya untuk anda melabur saham menggunakan akaun satu anda. Okay, so bukan akaun dua tetapi akaun satu. So mungkin sebelum ni orang ramai tahu yang akaun 2 kita boleh buat keluar. Okay, akaun 2 kita boleh keluarkan untuk contohnya membeli rumah, sama belajar dan sebagainya. Dan mungkin juga orang tahu akaun 1 boleh digunakan untuk melabur dalam unit trust. Okay, tapi ramai juga sebenarnya bila saya tanya yang tak tahu, okay, yang mana anda sebenarnya boleh menggunakan akaun 1 anda untuk membuat pelaburan saham. Okay, so itu I think ramai yang masih belum dapat information, okay, regarding investment in stocks market using account 1. So insyaAllah hari ini saya akan cuba berkongsi dengan anda bagaimana cara-cara ataupun step untuk anda membuat pelaburan saham di Bursa Malaysia, sama ada dalam blue chip stocks, small cap stocks ataupun mid cap stocks, yang mana anda boleh gunakan tanpa menggunakan tunai anda. Okay, so meaning bukan cash lah, okay, menggunakan akaun 1. Okay, so kita mulakan sesi kita pada malam ini. Okay,
a little bit background, okay, berkenaan dengan Philips Capital. Okay, so Philips Capital, currently saya attached dengan Philips Capital. Okay, so Philips Capital ni actually originated dari Singapore, diasaskan di Singapore pada tahun 1975 lagi. Bermula sebagai salah satu syarikat broker di Singapore. Dia bermula sebagai syarikat broker, kemudian dia berkembang kepada financial house. Okay, so dia ada berbagai jenis servis yang ditawarkan oleh Philips Capital untuk individuals, corporate client dan juga untuk family office. Right. Currently employees ada lebih kurang 5,000 di seluruh dunia, dan juga dengan asset under management lebih daripada 44 bilion US dollar dalam US dollar bukan dalam ringgit. Dalam US dollar 44 bilion US dollar. Dan juga clients worldwide lebih daripada 1 juta. Okay, so ini adalah beberapa location tempat-tempat yang Philips Capital beroperasi, bukan sahaja di Singapura, tetapi di seluruh dunia. Singapura, di Malaysia, di Cambodia, Vietnam, Thailand, di Japan, UAE, UK, France, Turkey, Australia dan juga di USA, di United States pun ada. So ini adalah global network untuk Philips Capital. Dan ini adalah the wide service ataupun product offering yang ada ditawarkan oleh Philips Capital untuk cawangan di seluruh dunia. Okay, so dia dekat Malaysia bukan semua ada, tetapi in term of product offering dan juga services yang ditawarkan oleh Philips Capital as a group, ada berbagai jenis, daripada stock broking, futures and derivative, commodity, ada unit trust, ada private equity, ada research, ada fund management, dan lain-lain. So dia ada berbagai services yang ditawarkan, bukan satu saja. Alright, so I think untuk hari ini kita akan fokus kepada berkenaan dengan pelaburan saham nak menggunakan akaun satu anda. So I think maybe kita bermula dengan membezakan antara pelaburan saham private mandates, dan juga pelaburan dalam bentuk yang biasa kita gunakan, iaitu unit trust. So I think most of us quite familiar dengan unit trust investment menggunakan akaun satu. Tetapi ramai yang tidak familiar dengan servis private mandates. Servis private mandates yang menggunakan akaun satu juga untuk melabur dalam pelaburan saham. So sedikit perbezaan di antara unit trust dan juga private mandates adalah unit trust. I think initial investment dia lebih rendah. Ada fund yang boleh bermula sekitar RM1,000. Ada juga jenis investment yang dah boleh mulakan secara bulanan, RM200, RM300 sebagainya. Dan juga potensi keuntungan dia juga adalah berkadar langsung dengan kadar risiko dia, which is dia lebih rendah berbanding dengan pelaburan saham secara direct. Managed account adalah in between of personal fund manager dan juga unit trust. Yang mana personal fund manager, of course, kalau ultra high net worth yang mempunyai aset yang besar, dia boleh hire dia punya personal, macam personal chef, personal doctor. So dia ada juga personal fund manager. So in between adalah dipanggil sebagai managed account, yang mana seorang fund manager akan menguruskan beberapa account clients. So bukanlah dijaga account kita seorang saja, tetapi kita pecah-pecahkan lah, meaning kita bayar in term of dia punya management fee, apportionate kepada berapa amount investment kita. So seorang fund manager akan menguruskan beberapa orang clients. Itu yang dikenali sebagai private mandates ataupun managed account, atau juga orang panggil sebagai private managed account dan sebagainya. So I think unit trust ramai dah tahu bagaimana dia function, bagaimana dia berfungsi. Tetapi untuk mungkin ada yang beberapa di kalangan kita yang masih tak familiar berkenaan dengan unit trust. So I think sebagai just a quick introduction berkenaan dengan unit trust. Unit trust adalah satu servis yang menggunakan portfolio manager. Ada seorang portfolio manager akan menguruskan pelaburan dalam fund. So meaning fund ni di-collect daripada investor. Ada ramai investor yang meletakkan duit mereka ataupun capital ataupun modal mereka kepada salah satu fund. So seorang fund manager akan menguruskan fund tersebut. So in term of the shareholder, so dia akan membeli saham-saham untuk equity fund,
Mostly dia akan melabur dalam pelaburan saham, okay, mungkin ada sedikit dalam sukuk dan juga dalam cash. But dia punya most kalau equity fund more than 80% daripada dia punya portfolio tu dia akan laburkan dalam pelaburan saham, okay, sama ada di Malaysia ataupun di global. So in term of shareholder, okay, kepada saham-saham yang dia beli tu, the fund manager, okay, ataupun the fund name tu adalah dia punya direct shareholder. Okay, so bukan investor. Investor adalah pemilik unit kepada unit trust fund tu, sesuatu. Katakanlah fund tu nama dia fund A, okay, so investor tu adalah pemilik units kepada fund A. Tetapi bila dia membeli syarikat, contohnya Tenaga Nasional, TNB, so fund A tu adalah shareholder kepada Tenaga Nasional, okay. Dan juga kalau dia beli ataupun dia melabur dalam Malakoff ke, dia melabur dalam Petronas Gas ke dan sebagainya, so fund A tersebut adalah a direct shareholder, okay. So maksudnya fund manager, okay, menguruskan duit collectively, ramai-ramai investor pool their money dalam satu fund, kemudian fund manager ni tolong untuk menguruskan pelaburan mereka, okay. Berbanding dengan private mandates, okay, ataupun fund management ni, setiap investor ni, okay, so dia ada a dedicated fund manager yang akan uruskan account dia, yang mana akan tolong untuk melaburkan saham-saham mereka pada investor. So in term of shareholder, okay, the direct shareholder ataupun shareholder yang sebenarnya adalah investor ni, okay. So fund manager tu hanya membantu in term of membuat analisis, membuat kajian untuk membeli dan menjual sesuatu saham, dan juga of course untuk monitor dan sebagainya. Tetapi direct shareholder, okay, adalah investor ni. Okay, so direct investor ni. So anything, okay, yang regards to corporate exercise, okay, sama ada in term of capital gain, dividend, dan juga ada right issue ke bonus issue, return, okay, ataupun all the corporate exercise tu akan dapat kepada the shareholder ataupun kepada investor tadi tu, bukan dapat kepada fund manager. Kalau untuk unit trust, okay, so fund manager ataupun fund tu akan dapat in term of dia punya capital gain, dividend, ataupun ada right issue dan sebagainya, ada bonus issue, so fund tersebut yang dapat. Tapi dalam private mandates, okay, so kalau dapat dividend adalah kepada investor. Kalau ada bonus issue, ada dapat additional units ataupun dia bagi free warrant dan sebagainya, semua itu akan dapat kepada shareholder, okay. So itu adalah beberapa perbezaan di antara unit trust dan juga private mandates, okay. So satu lagi kelainan dia adalah dalam private mandates ni, sekiranya anda ingin berhenti untuk subscribe kepada servis ni, anda ada dua cara untuk berhenti. Satu, of course, dengan menjual semua pegangan saham tersebut. Okay, so instruct kepada fund manager, I nak quit, nak berhenti daripada di scheme, my money dah cukup, dan sekarang saya nak tukar saya punya risk profile saya kepada pelaburan yang lebih rendah, contohnya. So fund manager akan jualkan dan juga dia akan pulangkan dia punya capital, okay, dan juga whatever profit kalau ada, okay. Cara kedua adalah sekiranya selepas 10 tahun 20 tahun dah melabur, anda nak berhenti juga, okay, tetapi anda sayang saham-saham yang anda miliki. Contohnya anda beli satu saham tu hari ni RM1, okay, so after 20 years dia dah pergi mungkin RM20, and the company pays a very good dividend, so anda nak kekalkan saham tu, so boleh instruct kepada fund manager, okay, so anda mention anda nak berhenti subscribe kepada this private mandate, tetapi saya nak maintain all the shares, okay, so itu boleh juga. So fund manager akan transfer, okay, all the shares tu kepada account CDS anda. Okay, so sekarang ni di bawah private mandate, private managed account, ada account lain. So bila anda nak berhenti subscribe, anda aktifkan anda punya CDS account, so instruct kepada fund manager untuk transfer all the shares kepada account CDS anda. Okay, so anda boleh selepas tu anda maintain sendirilah, anda nak dapatkan dividen tahunan ke ataupun macam mana tu anda terpulang kepada anda. Sebab anda berhenti daripada subscribe fund management tadi ataupun private mandates, so anda akan uruskan seterusnya. Okay, so boleh dua cara, sama ada anda jual semua saham, okay, ataupun nak berhenti dengan transfer all the shares yang anda ada kepada account CDS anda, because the shares adalah atas nama anda, milik anda. So it's up to you, sama ada nak jual semua ataupun nak keep all the shares bila anda nak berhenti nantilah. Okay, tapi kalau nak
still continue dan juga menggunakan hikmat ataupun di servis, so anda boleh continue saja. Mungkin nak rendahkan risk profile, okey, boleh instruct juga kepada Philips ataupun direct kepada fund manager, kata saya nak rendahkan. So, dulu mungkin agresif, after 20 years no lah, times dah goes by, so duit pun dah cukup, so nak pelaburan yang lebih moderate ataupun konservatif. Okay, so itu juga kita boleh buat. Alright, so this is the service, okay, yang anda akan dapat sekiranya anda melabur di dalam private mandate, yang mana investor di sini akan ada portfolio managers. Okay, so di behind the portfolio managers ni dia ada beberapa teams lah. Okay, comprises the whole team dalam Phillip Capital ni dia besar. Dia ada research analyst, dia ada chief investment officer, dia ada dedicated product team. So this is all the service yang akan anda dapat sekiranya anda subscribe kepada portfolio fund manager. Okay, so bukan anda dapat seorang fund manager, dia ada analyst dia, okay. Dia ada CIO yang akan oversee all the investment di Phillip Capital. Kemudian ada dedicated product team yang akan jaga account anda, nak buat jaga, nak bagi report kepada anda semua tu. Ada dedicated. Dia tak boleh lah fund manager buat semua tu, sebab benda-benda melibatkan paperwork apa semua tu akan mengganggu lah. Dia punya tugas hakiki untuk monitor saham kita, untuk invest, untuk cari peluang pelaburan yang baru. So itu tugas hakiki dia in term of analyst dia dan juga fund manager. So benda-benda untuk paperwork, dealing, hantar report dan sebagainya, itu ada dedicated product team. Okay. So, ini adalah cara-cara ataupun kelebihan fund management. Yang pertama adalah klien free from making day-to-day investment. Maknanya memang anda tak FVK langsung, memang anda goyang kaki, labur saham cara goyang kaki. Okay, so qualified portfolio manager, all the portfolio manager di Phillip Capital license dengan Sunjaya Security. Okay, so they are very qualified. Better investment opportunity, of course, because of nombor 3 dan nombor 4 ni berkurang sama. Okay, portfolio manager can act on available information quickly and efficiently because they are monitoring the market. Tugas hakiki dia memang monitor market. Kalau kita mungkin kita ada limitation, okay, in term of ada kerja, ada tugas lain. So bila ada peluang ataupun price discount, kita terlepas. Okay, mungkin ada masa nak jual, patutnya pada the best price untuk jual, kita juga terlepas. Okay, so by subscribing kepada this portfolio manager, ini adalah antara benefit ataupun kelebihan sekiranya anda melabur menggunakan private mandates, okay, ataupun fund management. Okay, so ini dia beberapa portfolio management karakteristik. Kemudian this is dia punya online platform yang every investor akan dapat sekiranya anda membuka account dengan Phillip Capital. So anda boleh monitor sendiri in term of performance. Anda nak tahu sekarang anda pegang stok siapa, okay, bila fund manager beli, bila dia jual, berapa harga dia beli, berapa lot dia beli, berapa cost transaction cost in term of brokerage fee, custodian fee dan sebagainya, is very transparent. Anda boleh nampak di dalam platform. Okay, so anda boleh log in 24 hours. Okay, so tak perlu tunggu statement dapat every month ataupun every quarter. Anda rasa sebelum tidur nak tengok, anda boleh buka. Okay, ataupun anda nak tengok seminggu sekali, anda boleh tengok. But it's not necessary. Sebab kalau anda tak tengok pun, fund manager dia akan managekan untuk anda. So just in term of anda nak buat nak menyimpan data anda, okay, berkenaan dengan apa pegangan saham semasa, berapa portfolio pegangan anda dan sebagainya. So you can log in, okay, direct ke dalam portal yang anda akan dapat selepas anda membuka account, okay, di Phillips Capital. Alright. Ini adalah investment strategy, okay. So cara-cara dia melabur in term of selection of stock dan sebagainya. It is a investing, value investing. Dia bukan trading, dia bukan speculation. Is a pure investment, okay. Pure value investing, okay. Is a pure value investing investment. Dan ciri-ciri pemilihan stocks juga adalah berdasarkan beberapa kriteria. Kalau dalam value investing, of course, in term of competitive advantage, okay, ada good prospect for growth, okay, honest and able management dan juga attractive valuation. Itu adalah
ciri-ciri yang dipopularkan oleh Warren Buffett. Alright, so di Phillip Capital, so kita ada dua jenis investment. Pertama menggunakan EPF investment, dan kedua menggunakan cash investment. Alright, so I think untuk today kita akan go through more on EPF investment. So saya dah sediakan beberapa video yang lain untuk cash investment. Anda boleh tonton di channel saya, di channel YouTube, untuk dapatkan penerangan lebih lanjut berkenaan dengan cash investment. So today kita akan talk about EPF investment, but before that, izinkan saya untuk berkongsi dia punya step ataupun cara-cara. Yang pertama, untuk anda melabur, of course anda perlu tahu berapa amount yang anda layak untuk melabur. So berapa amount eligible untuk anda invest di pelaburan saham, sebab dia bukan semua total investment anda. So ramai orang tanya, berapa saya boleh invest kan? So it's very subjective, depends on your age, umur anda yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan berapa baki akaun satu anda. So every person dia akan berbeza because of dia punya gaji berbeza dan juga dia punya gaji berbeza. So dia punya umur berbeza. So umur pula diikut kepada birthday. Very specific kepada birthday. Dia tak ikut kalender. So berapa yang anda layak, anda perlu check sendiri. Anda perlu periksa sendiri di dalam laman web EPF. Anda boleh buka laman web EPF. So dia bukan dalam dia bukan di dalam apps. Anda tak boleh buka guna apps. Tetapi anda perlu buka guna website dia. So website dia anda boleh login kepada ni, kwsp.gov.my. Anda login, masuk kat sini, anda punya user ID dan juga password. So secondly, apa yang anda perlu buat adalah, alright, sebentar. So yang kedua, anda klik pada bahagian atas ni, investment. Bila anda dah login, dia akan keluarkan interface ni. Ada profile, nomination, simpanan syariah, my account dan sebagainya. So anda pergi kepada bahagian ni, investment ni. Anda klik dekat bahagian investment. So selepas anda klik pada bahagian investment, dia akan keluar kat interface yang ni pula. Dia akan bawa anda kepada interface yang baru. So dekat atas ni anda nampak ada account, transaction, fund tools, learn more dan sebagainya. So anda klik pada transaction. So bila anda pergi dekat transaction ni, dia akan keluar beberapa option. Yang pertama untuk buy, kedua untuk redeem or switch, yang ketiga untuk charges. So apa anda perlu buat adalah anda klik pada bahagian buy. So bila dekat bahagian transaction, anda klik pada bahagian buy, dia akan keluar macam ni. So bila anda dah keluar kepada interface ni, so anda akan nampak kat sini Sun Asian Funds to buy. So kat sini ada tulis atas ni buy. So dekat belah kiri ni, dalam kotak kecil ni, kotak kecil memanjang dalam rectangle box ni, anda akan nampak berapa yang anda eligible untuk melabur. So contohnya eligible investment amount kat sini 101,000. So 101,000 anda boleh laburkan. Tetapi bila tengok kat sini ada transfer amount 60,000. So transfer amount 60,000, maknanya anda dah laburkan 60,000. Mungkin anda labur dalam unit trust, mungkin anda dah labur dalam tempat lain yang dibenarkan. So berapa yang anda layak, selebihnya adalah on the available investment amount, yang bawah ni. So berapa layak untuk setiap orang akan berbeza. So that's why anda perlu check di dalam website EPF tu. Tak boleh dalam apps. Apps tak boleh, anda kena masuk dalam website dia. Guna handphone boleh, tapi anda buka pada browser. Google Chrome senang, anda masuk, dan juga anda pergi kat bahagian ni, anda screenshot senang. So nanti anda kalau sekali tengok mungkin terlupa. So anda boleh masuk, pergi pada available investment amount, pergi kat sini, maka dia akan tunjukkan berapa amount anda. Contoh dalam ni 41,000. 41,133.59. So genaplah 41,000 macam tu. So ini adalah cara ataupun kaedah untuk anda check ataupun anda periksa berapa amount eligible bagi investment EPF anda. Alright.
So itu step yang pertama untuk anda tahu berapa amount dia. Okay, so very easy, just log in je, tak perlu kira-kira. Okay, kemudian bila dah tengok anda eligible untuk invest, contohnya tadi 40,000. Okay, so anda layak lah untuk melabur dalam private mandate ni. Okay, because the minimum amount untuk melabur dalam saham, okay, sama ada blue chip, dalam small cap, dalam dividend stocks adalah RM10,000. Okay, so itulah minimum RM10,000. Jika eligible anda, okay, ataupun available amount anda untuk labur daripada akaun satu itu lebih daripada RM10,000, okay, so maka anda boleh buka akaun dengan Phillip Capital dan anda boleh mula melabur saham menggunakan private mandates. Okay, so boleh labur saham menggunakan akaun satu dan juga dapatkan khidmat fund manager, license fund manager untuk uruskan saham-saham anda. Okay, so itulah servis yang ditawarkan oleh Phillip Capital. I think one of the operator, if not the only one lah. Saya cari juga yang lain. So from the asset management company yang EPF allow melabur saham menggunakan akaun satu, so far yang saya jumpa hanyalah Phillip Capital Management. Mungkin saya ada yang lain tapi saya tak jumpa lagi. But up to date sehingga kini hanya EPF yang benarkan melabur guna EPF akaun satu adalah dalam Phillip Capital Management. Okay, so bermula dengan RM10,000 anda boleh melabur dalam kategori yang ataupun jenis saham yang anda minati. Okay, so dia ada beberapa option. Yang hijau ni adalah untuk syariah compliance. So saya hanya tawarkan untuk syariah compliance stock saja, which is pertama adalah opportunity. Opportunity ni adalah saham-saham dalam kategori small and medium cap stocks. Kedua adalah blue chip stock. Blue chip of course kita tahu syarikat besar yang didagangkan di dalam KLCI Constituent yang ada 30 tu. Itu kita gelar sebagai blue chips. Kemudian kita ada dividend enhance. Okay, dividend enhance adalah saham-saham syarikat yang fokus kepada memberikan dividen, dividen tahunan yang tinggi. Manakala satu lagi kita juga ada managed UT ataupun kita panggil sebagai managed unit trust. Selain daripada saham, okay, so Phillip Capital juga boleh melabur menggunakan EPF akaun satu, melabur dalam unit trust, okay, tetapi bukan dalam satu syarikat. Okay, so kelebihan dekat Phillip Capital adalah kita akan laburkan, okay, ataupun kita diversifykan kepada beberapa syarikat unit trust yang ada di Malaysia. Okay, so mari kita lihat a breakdown ataupun details berkenaan dengan the kategori ataupun kita panggil sebagai mandates ataupun stocks selection tu. Yang pertama adalah dalam kategori opportunity yang saya mention tadi, dalam kategori small and medium cap. Ini contoh-contoh syarikat dalam kategori itulah, tak semestinya dalam saham pegangan investor, tapi dalam kategori small and medium cap, Datasonic, Serba Dynamic yang agak popular lately, okay, Kosan, Hexstar, Saipak, Awantech dan sebagainya. Okay, so inilah kategori-kategori saham-saham small and medium cap. Okay, untuk performance wise, okay, in term of track record lah, ini bukan bermaksud semua investor akan dapat pulangan sebegini, okay, tetapi jika orang tanya betul ke labur ni boleh untung ke, okay, so kita ada track record lebih 12 tahun, okay, pelaburan menggunakan EPF ni, right, so pelaburan menggunakan EPF akaun satu ni dah lama sebenarnya, bukan baru. Okay, kalau kita tengok kat sini dia dah melabur since 2008, 12 tahun, 2008. Yang ini data diambil pada 25 bulan 2 2022. Okay, so untuk 12 tahun performance dia 462%. Okay, overall performance lah, bukan annualized return ataupun average return. This is overall return. Daripada pelaburan dia 42,500 dikembangkan kepada 238,994. Okay, so ini adalah akaun contoh menggunakan akaun EPF yang lebih daripada 12 tahun. Okay, so of course saya mention tadi dia bukan every investor punya performance, okay, because every investor tu dia akan berbeza kerana kita mention awal tadi setiap investor tu akaun dia berbeza. So maknanya ada investor A ni mungkin masuk hari ni, investor B mungkin masuk esok. So performance of course akan berbeza because saham ni satu hari dia boleh naik dan turun 30% satu hari. So satu hari juga memainkan perbezaan.
Okay, so account berbeza, timing masuk berbeza dan juga modal berbeza. So modal besar of course fund manager boleh diversify kepada lebih banyak stocks. Okay, so performance in term of performance dengan modal lebih kecil, so of course dia tak boleh diversify banyak lah. So itu juga akan mempengaruhi the performance setiap client. So ini bukan kata nak janji inilah return, okay, tapi saya nak mention kat sini adalah performance so far. Sebab mungkin ada sebelum ni tersebar di social media yang ada screenshot yang tunjukkan Phillip Capital Management rugi negatif 70% I think negatif 70% menggunakan EPF tu EPF investment. So I think sebenarnya di dalam market ataupun dulu-dulu EPF memang dah lama allow untuk melabur saham ni menggunakan akaun satu. So zaman dulu dia ada satu lagi jenis account, okay, private mandate juga, tetapi dia panggil sebagai non-discretionary. Okay, non-discretionary meaning clients ataupun investor invest sendiri. So dia keluarkan daripada account satu, so dia boleh invest sendiri kepada ke dalam saham, dalam stocks. So I think that practice doesn't work untuk beberapa tahun sebelum ni. Dan EPF dah stop that kind of service. Yang mana kalau investor keluarkan sendiri, labur sendiri, so EPF dah tak allow dah. Okay, so yang performance di screenshot tu dia panggil sebagai non-discretion. Dah nampak kat bawah tu non-discretion meaning investor labur sendiri. Okay, so pilih stock sendiri, monitor sendiri. So memang banyak yang mengalami kerugian lah sebenarnya. Okay, so EPF dah stop that one. So sekarang EPF masih allow, okay, untuk anda labur dalam saham, okay, tetapi anda harus menggunakan servis fund manager. So meaning anda masih boleh labur dalam saham, tapi anda perlu gunakan khidmat license fund manager, which is kita panggil sebagai discretionary account, discretionary account, yang mana dalam saham fund manager uruskan semuanya. So anda tak perlu nak pening-pening nak study, nak monitor, nak kaji sebagainya. Okay, so anda serahkan semuanya kepada license fund manager. Okay, so inilah mandates yang pertama, okay, yang so far paling perform, yang paling tinggi performance dia, okay, adalah opportunity ataupun saham-saham yang dilaburkan di dalam saham mid dan juga small cap. Right, so kita nampak kat sini performance dia untuk 12 tahun. So dekat sini masih ada lagi nampak cash balance masih ada 25%. Okay, so jarang fund manager akan invest 100%. So in term of risk management, in term of cara dia invest, dia akan invest sikit-sikit. Okay, dia akan masuk bila ada opportunity, and then keep the cash reserve. So dia taklah kita bagi dia modal 100,000, esok terus dia invest 1,000 tak. Okay, so mungkin seminggu tu dia beli sikit. Okay, tengok ada timing cantik, dia masuk, ada opportunity lagi, dia buy. Okay, so dia bukannya hari ni masuk, esok dah 100% invested. Bukan, sebab dia kena jaga juga dia punya in term of risk management. So dia tak fully invested. Dia akan keep a certain percentage of the capital tu di dalam cash. Alright. Okay, yang kedua adalah untuk blue chip mandates. Blue chip mandates adalah saham-saham yang didagangkan di Bursa Malaysia dalam kategori ataupun dalam KLCI constituent, okay, yang ada 30 tu. Contohnya macam ni, Tenaga Nasional, Bursa Malaysia, Dialog, Hartalega, Gamuda dan lain-lain. Okay, so this is company yang orang kenal lah, it's excellent reputation, ramai orang tahu, ramai orang dah kenal, dah well established and have operated for years. Kemudian ada dependable earnings, contohnya Tenaga Nasional, sejak didagangkan tak pernah lagi tak pernah lagi rugi. Dah boleh check dia punya annual report, tak pernah lagi rugi Tenaga Nasional. Kemudian kadang-kala it's also pay dividend kalau syarikat-syarikat di dalam blue chip ni. Okay, so inilah mandate kategori yang kedua. Performance so far ni salah satu contoh track record untuk salah satu clients, performance untuk 5 tahun. Okay, kenaikan 68.77%. Okay, so sekali lagi saya kena mention, ini bukan confirm keuntungan. Past performance doesn't indicate the future performance.
Ini hanyalah untuk tunjukkan kalau ada orang kata betul ke boleh untung kan, pernah ke ada klien untung, this is okay, kita punya track record lah. Okay, kita ada track record. Ini untuk blue chip untuk 5 tahun performance. Yang ketiga adalah untuk dalam kategori dividend enhance. Okay, ini adalah kategori dividend stocks lah orang panggil. Okay, syarikat-syarikat yang biasanya memberikan dividen yang tinggi in term of dia punya yield dalam bentuk percentage. Contoh BIMB, BIMB memang every year bagi. So far saya tengok dalam annual report, yes, dia almost every year dia bagi. Malakoff, okay, Telework, Gas Malaysia, Matrix, UEM, MMC, KLCC dan lain-lain. Okay, so dia tak semestinya dalam blue chip. So blue chip tu mungkin kadang-kadang dia bagi, ikut dia juga dia nak bagi ke tak. Tapi yang untuk mandates yang ni ataupun kategori yang ni, memang selection pemilihan saham tu awal-awal dia akan lihat kepada dia punya dividends. Okay, so memang target dia kepada dividends. Dan juga of course kalau ada capitalization tu is of course dia ambil jugalah. Okay, tapi bila dia buat selection of stocks, kalau macam blue chips dan juga opportunity tadi, dia more on value investing, melihat kepada syarikat tersebut, business model dia, management dia dan sebagainya. Tapi untuk dividen ni lain sikit, because dia menggunakan kriteria selection of stocks itu menggunakan ciri-ciri dividen. Okay, as long as dalam masa setahun tu dia akan berikan dividen yang tinggi, so dia akan masuk dalam radar, okay, untuk selection of stocks. So it is quite new, baru 2000, I think late 2019 diperkenalkan. So kita tak ada lagi track record untuk 5 tahun ke atas lah. Okay, so bagi saya a good track record should be more than 3 years lah, untuk kita tahu. Sebab 1 year punya track record, kalau waktu market tengah rebound, of course lah kan, boleh nampak cantik semua. Okay, tapi I think untuk dapatkan track record yang bagus above 3 years, 3 to 5 years and above, should be considered, boleh kita jadikan sebagai track record. Okay, so track record. Alright, so yang keempat, okay, anda boleh juga laburkan akaun satu anda ke dalam unit trust. Okay, so unit trust di Phillip Capital ni kita bukan labur dalam satu syarikat, bukan dalam satu syarikat unit trust, okay, ataupun dia panggil UTMC. So UTMC di Malaysia ada berbagai-bagai lah. Okay, so yang famous mungkin anda biasa dengar seperti Kenanga. Okay, so mungkin anda biasa dengar Principal, anda mungkin juga pernah dengar Manulife. Ada juga lain-lain seperti Aberdeen, Affin Hwang, PMB Investment. Banyak lah di Malaysia ni, ada lebih berpuluh syarikat UTMC, dan juga beratus-ratus fund. Okay, so di Phillip Capital apa yang kita akan lakukan adalah kita akan laburkan di dalam bukan satu syarikat UTMC ataupun bukan satu syarikat unit trust, tetapi kita akan pecahkan ataupun diversify kan kepada syarikat-syarikat yang berbeza. So kita ada boleh invest dalam Aberdeen campur ni dalam satu portfolio. So tak payah buka akaun banyak-banyak. So anda buka dengan Phillip Capital, so satu je akaun anda boleh dapat all this company UTMC yang the best lah. Sebab of course kita tahu fund ni, okay, dalam satu syarikat tu dia ada top performer dia, top performing fund. So kenapa tak kita ambil kan? Semua yang perform tu kita ambil satu. Okay, so kalau Aberdeen ada yang paling power, kita ambil, kita pecahkan dalam portfolio kita. Contohnya ada 9% kat sini. So Affin Hwang ada yang power, okay, kita ambil, letak 19%. Okay, so Amanah Raya, okay, ada juga fund yang power, ada, okay, so kita ambil. Spring top performing fund dia, kita ambil satu, pecahkan, letak 20% contohnya. Principal, okay, dia ada fund yang power, kita ambil. So dalam portfolio kita ada all the fund yang power-power ni dalam satu account. So tak perlu buka banyak account, just buka satu dan kita boleh dapat all the top performing fund. Tapi anda tak perlu risau sebab nak pilih banyaknya, syarikat ada banyak and then fund ada banyak. All this akan dilakukan oleh sama juga licensed fund manager. Okay, so normally kalau anda invest dalam unit trust, saham anda akan diuruskan oleh UTC, Unit Trust Consultant. Tetapi di Phillip Capital Management, unit trust anda akan diuruskan oleh licensed fund manager. Okay, so licensed manager memang full time kerja dia untuk managekan pelaburan anda. So dia memang kerja full time
untuk monitor, untuk buat kajian, untuk buat research dan sebagainya. So that is the service yang Phillip Capital tawarkan. Untuk anda yang berminat juga, kalau mungkin anda punya risk profile ataupun anda tak boleh terima risiko yang tinggi dalam saham ni, risiko dia lebih tinggi, so anda lebih okay ataupun comfortable dengan unit trust. So kita ada juga the variety of choices untuk unit trust. Okay, so Quant ini this one untuk global tapi hanya untuk cash saja. Okay, alright, so tadi cerita pasal untung naik sana, untung sini, dan sekarang kita cerita berkenaan dengan risk. Okay, so risk tidak dapat dipisahkan daripada pelaburan. Okay, so mana-mana pelaburan dia ada risiko, dan pulangan yang tinggi itu dia datang dengan risiko yang lebih tinggi. Alright, so in term of risk, yang paling tinggi of course kita tahu small cap lah. Small cap ni saham-saham yang digemari oleh retailers, yang bawah RM1 tu. Yang hari-hari kalau tengok top holding atau most active stocks tu, tu normally small cap lah. Ada juga mid cap, ada juga blue chip, tapi mostly kalau tengok hari-hari dalam sebulan dua ni memang small cap yang menguasai most active stocks. So dia paling tinggi risk dan juga of course dia punya potential return lebih tinggi. Okay, kedua yang rendah adalah mid cap. Okay, so di small and mid cap stock ni, okay, dua-dua ni di dalam opportunity tadi, opportunity mandate. So yang lebih rendah adalah blue chip stocks. Okay, blue chip stock ini of course dia stable. Okay, dia tak adalah esok terus delisted PM17 kan, jarang kita nampak lah blue chip stock ni. Okay, so bawah ni of course unit trust, okay, dan juga all the sukuk dan juga bond dan sebagainya. Okay, so unit trust paling rendah in term of risk kat sini, di followed by blue chip stocks. Okay, betul, di followed by dividends, okay, lebih tinggi sikit. Kemudian opportunity yang paling tinggi risk, okay, dan juga paling tinggi dia punya potential return. Okay, alright, so berkenaan dengan charges, okay, beberapa charges yang kita ada. Basically untuk EPF investment guna account satu is almost the same dengan all the charges yang dikenakan jika anda melabur dalam unit trust. Okay, cuma dia ada satu lagi pertambahan, iaitu untuk transaction fee, which is kalau kita beli saham, so of course kalau kita guna broker kita kena bayar kan. So that is additional lah. Yang lain contohnya service fee is 3%, okay, on every capital injected. Kalau anda invest dalam unit trust juga di luar, okay, sama, okay, 3% yang EPF allow. Management fee bergantung kepada berapa amount investment anda. So untuk 500,000 yang pertama 1.5% setahun. Ini setahun, bukan sekali, bukan bukan setiap bulan, dia setahun. So dia akan prorate lah untuk 12 bulan, 1.5 setahun. Untuk withdrawal charges, this one untuk withdrawal yang less than 1 year. Okay, so kita tak galakkan lah untuk labur saham ni less than 1 year, because it's very risky. Takut belum untung lagi anda nak withdraw, anda akan rugi. Okay, so that's why kita impose 2.5% penalty. Anda boleh still withdraw, okay, tapi dikenakan penalty 2.5%. But after 12 years, after 12 month, anda nak withdraw, dia tak ada masalah. Okay, tapi saya galakkan anda untuk invest at least 3 tahun, 3 tahun ke atas, 3 ke 5 tahun untuk kita dapatkan a comfortable return. Okay. Okay, this one custodian charges, kita punya custodian adalah Melaka Securities. Okay, so transaction fee of course kita kena bayar dekat Melaka Securities lah, sama macam kita buka broker kan dengan M Plus tu, dia ada brokerage fee. Kalau M Plus I think kita bayar 0.1 ke bawah lah, 0.1 I think, okay, ataupun RM8 minimum. So yang dalam Phillip Capital dia tak ada minimum berapa, tapi dia adalah 0.12%. Okay, so kalau transaction fee tu RM1, maka RM1 lah kita bayar kat M Plus. Kalau transaction fee tu RM2, RM2 kita bayar. Okay, kalau di broker biasa, kita punya transaction fee, kalau brokerage kita calculate 0.1 tu adalah RM5. Okay, so kita still kena bayar RM8 kan. Okay, tapi di dalam private mandate tak, dia based on percentage. Dia tak ada minimum charges. Kalau RM1 lah, kalau RM2 RM2. Okay,
Kemudian dengan custodian fee 0.03 this is very minor lah 0.0 lah 3% setahun untuk M+ kita dia ialah sebagai custodian. Kalau dalam unit trust normally kita ada trustee trustee tu yang akan protect all the investor punya modal so dalam case private mandate ni kita ada custodian So performance fee tak ada, untuk PIMAT dia tak ada performance fee. This one hanya untuk cash investment. So untuk EPF investment labur dalam private mandate dia tak ada performance fee. Dan juga SST kenalah apa-apa yang melibatkan SST. Alright, so I think that's all from me. So saya buka kepada question Q&A sekiranya ada. Sementara menunggu Q&A, saya mungkin boleh buka beberapa video sementara menunggu sekiranya ada apa-apa soalan. Okay, so I think untuk hari ni sampai di sini saja.
sekiranya ada soalan dan sekiranya anda berminat ataupun ada pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi saya. Sekiranya menonton di Facebook, anda boleh PM saya di Facebook. Sekiranya anda menonton di channel saya di Facebook, anda boleh klik link, saya berikan link untuk anda kontak saya di bahagian description. Anda boleh klik dan juga boleh bertanya ataupun sekiranya anda berminat, boleh tanya saya bagaimana proses selanjutnya. Okay, so thank you so much kerana turut serta ataupun join sesi briefing ataupun presentation untuk saya kongsikan bagaimana cara untuk anda melabur saham menggunakan EPF account 1. Okay, so sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.